Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum rohnu? Rohan yang diamalkan sekarang. Bolehkah beli atau simpan emas di syarikat rohnu ini? Ustaz minta maaf ya, Ustaz tak faham rohnu syarikat rohnu, Ustaz tak faham. Minta maaf ya. Patutnya dia jelaskan kepada Ustaz apa? Macam mana Ustaz tak tahu apa syarikat rohnu tu. Sebab rohnu bukan syarikat. Rohnu ni bukan syarikat. Rohnu bukan syarikat. Apa rohnu? Baru kita lepas. Tengok sebab tercantik muamalat. Ulama Ustaz bab. Tengok bab muamalat pertama kita belajar bab apa? Babul buyuk. Bab buyuk, bab bayar. Bab ada bayar buyuk. Bayus bab riba. Lepas riba bayus salam. Lepas tu rohan. Lepas rohan apa? Al-hajar. Tengok kita belajar. Buyuk, riba, bayus salam. Kemudian lepas bayus salam diletak bab rohan. Sebab apa? Sebab bayus salam sebenarnya dia ada unsur hutang di situ. Faham ke? Sebab apa? Penjual berhutang barangan dengan pembeli hakikatnya. Sebab dia masuk rukhsah. Okey. Selepas rohan, sekarang kita baca tajuk apa? Al-haj. Sebab apa hajar? Tengok, dia letak rohan tengah-tengah antara bay'un salam dengan hak hajar. Ya Allah, ma makna rohan? Ya Allah, qad darasna. Okey. Lughatan al-habsu wa istilahan, di segi bahasa menggurung. Wa istilahan, di segi istilah apa? Ja'lul 'ainin maliyatin wasiqatin lidainin. Lidainin yustawfa biha 'inda ta'adzuri adaiha. Ja'lu, menjadikan. Ja'lu 'ainin maliyatin. Ain, mesti ain mesti benda. Maliyah, emas, tanah, rumah, kereta. Ja'lu 'ainin maliyatin, yang berharga, yang bernilai. Bukan babi ya. Babi memang ain, tapi dia tak harga. Sebab tu gitar boleh tak boleh? Mazhab Syafi'i, gitar tak boleh digadaikan. Sebab bagi mazhab Syafi'i, gitar merupakan harta yang tadi iktiraf. Ja'lu 'ainin maliyatin wasiqatan, sebagai jaminan. Lidainin, kerana hutang. Yustawfa biha, ditunaikan dengan rohan tadi. Inda ta'adzuri adaiha, sewaktu apa? Sewaktu uzur kita untuk membayar hutang. Allah sebut dalam Quran apa? Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau kamu musafir, tiba berlaku pinjaman antara kamu, tidak ada orang menulis hutang, waktu itu jadikanlah barangan sebagai gadaian. Untuk apa? Jaminan kepada hutang, bahawa hutang tadi tak kemana. Itu konsep rohan dalam Islam. Dia ingat rohan jaminan. Rohan bukan perniagaan. Samalah dengan hutang. Hutang bukan perniagaan, hutang tolong menolong. Tapi kalau syarikat ni mana ada keuntungan situ kan? Itu Allah, Ustaz tak tahu. Kita faham, Ustaz tak faham. Disebut syarikat rohan, Ustaz tak faham. Sebab rohan ini bukan bentuk perniagaan. Rohan itu jaminan hutang. Jadi contoh, Ustaz hutang Abidi 1,000. Tapi Abidi tak percaya Ustaz. Ustaz cakap bulan 10 nanti Ustaz bayar kamu, Abidi. Tiba-tiba Ustaz tak boleh bayar. Tapi dia apa? Dia telah pegang apa? Kereta Ustaz. Harga kereta Ustaz 3,000. Jadi bulan 10 Ustaz bayar, situ apa? Dengan dia apa? Dia berhak dengan apa? Proses dengan qadi semua, dia berhak untuk apa? Jual kereta Ustaz dengan harga semasa 3,000. Dia pulangkan balik Ustaz 2,000, 1,000 hutang dia ambil balik. Itu maksudnya, faham tak? Okey, sebab tu rohan ini kita baca dengan lengkap surah kan? Nafkah rohan siapa tanggung? Apa? Tuan punya dia. Contoh, Ustaz. Okey. Sekarang Ustaz gadaikan kepada Abidi tanah Ustaz. Dia pegang tanah Ustaz. Ustaz ada kebun kepala sawit, dia gadai. Ustaz gadai pada Abidi. Hasil kepala sawit dapat pada Ustaz kan Abidi? Ustaz, itu hak Ustaz. Dia hanya pegang sebagai jaminan saja. Perbelanjaan menguruskan sawit Ustaz kat Abidi, Ustaz, sebab hak Ustaz. Cuma dia pegang itu, kalau Ustaz tak boleh bayar hutang, dia jual untuk ambil. Faham tak? Tapi kalaulah Abidi
dia ada keuntungan daripada rohan tadi, daripada gadaian tadi, itu riba. Kalau dia ada keuntungan, itu riba. Makna pemberi hutang, pemegang gadaian, kita panggil murtahin. Apabila murtahin, pemberi hutang, dia ada keuntungan di situ, dia ada riba yang diharamkan. Rasulullah sebut apa? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang jarra manfaatan, memberi manfaat kepada apa? Pemberi hutang, dia adalah riba. Itu kita kata yang gadaian apa? Yang batil, haram. Okey, dia hutang 10,000, digadaikan tanah. Jadi orang bagi hutang tadi terus kerjakan tanah situ sampai bayar hutang balik. Hukumnya haram. Mana boleh? Faham tak? Dia hanya pegang sebagai jaminan wathiqatan. Faham tu? Sebab tu ustaz pun tak faham ya. Apabila rohan ni dibuat syarikat. Sebab rohan bukan keuntungan. Rohan ni ja'lu ainin maliyatin wathiqatan. Mahu lihat jadi. Lidainin. Kerana satu hutang. Yustawfa biha. Untuk apabila tak boleh bayar, dijual apa? Rohan tadi. Apa gadaian tadi? Okey. Pemberi hutang, dia ambil balik bahagian dia 1,000. Selebihnya kembali balik orang berhutang. Inda ta'adzuri adaiha. Sewaktu berlaku keudhuran, dia tak mampu bayar. Itu saja. Dia hanya pegang je. Langsung tidak ada keuntungan apa-apa. Tapi buat syarikat, mesti ada keuntungan kan? Ini ustaz tak faham. Itu syarat dia. Nak kata itu, kena tengoklah sebab tu kena bagi jelas. Macam mana perjalanan syarikat rohan ni. Baru kita tahu. Ingatlah, itu rohan. Sebab tu ingatlah, kita bacakan. Kewarakan Imam Abu Hanifah. Orang berhutang dengan dia. Ustaz cerita apa tu? Diriwayatkan Abu Hanifah, orang berhutang dengan dia. Ada orang berhutang dengan dia. Ini macam awning rumah tu kan. Hari panas, dia nak limpas di bawah teduhan rumah tu pun dia tak mau. Dia takut apa? Tuan rumah sengaja benarkan aku limpas sebab aku ada hutang dengan dia. Adat kita biasalah, tapi dia takut apa? Dia bagi hutang ada manfaat untuk dia. Sampai begitu waraknya. Faham tu? Sebab dia bukan perniagaan. Rohan bukan perniagaan. Rohan jaminan hutang. Sebab tu, sebab rohan tajuk apa? Al-hajat, sekatan harta. Sebab apa? Jadi, kalau orang bagi hutang tadi, dia telah ada jaminan. Apabila hakim kenakan hajat, sekatan harta kepada orang tadi, sebab apa? Sebab hutangnya melebihi aset dia ada. Penghutang lain yang tak ada arahan, mereka dapat ikut apa? Kadar peratus dia. Tapi orang yang pegang arahan, dia dapat apa? Penuh. Orang ni tak boleh kacau. Faham tu? Sebab dia pegang arahan tadi. Itu tujuan dia. Okey. Faham tu? Tengok ya, itu. Wallahu ta'ala a'lam.